Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atira binti Abdul Jalil. Nombor matrik 068869. Jadi kumpulan kami akan membentangkan asbab al-nuzul wa asbab al-wurud daripada surah Al-Maidah ayat 41 hingga 50. Terjemahan dari surah Al-Maidah ayat 41 hingga 50 ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu terpedaya oleh orang-orang munafik dan Yahudi yang sukar menyebarkan berita palsu. Mereka ini dikritik kerana mengubah kitab Taurat dan tidak mengikutinya dengan adil. Nabi Isa AS disebutkan sebagai Nabi yang membenarkan Taurat dan diberikan Injil. Ayat ini juga menekankan keadilan, menasihati agar hukum Allah itu diikuti dan memperingatkan bagi mereka yang menolak kebenaran. Ayat ini juga menyarankan kita agar berhati-hati untuk tidak terpengaruh oleh hawa nafsu dan tegakkan hukum Allah dengan adil. Seterusnya, Asbab An-Nuzul, Surah Al-Maidah ayat 41 hingga 50. Yang pertama, ayat ini menceritakan seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukuman zina dalam kitab mereka. Setelah mendapat jawapan yang bertentangan dari ulama Yahudi, mereka bersepakat membuat pertaruhan antara hukuman yang mulia dan yang hina. Rasulullah SAW memerintahkan agar pelaku zina ini direjam, dan Allah menurunkan ayat ini yang menegaskan pentingnya menghukum sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menjadi yang pertama dalam menjalankan hukuman tersebut. Dan wahyu menegaskan bahawa tidak menghukum sesuai dengan ketentuan Allah akan mendatangkan azab. Terusnya, Asbab An-Nuzul Surah Al-Maidah ayat 41 hingga 50. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW mengingatkan tentang dua golongan Yahudi yang menyetujui hukuman tebusan bagi pembunuhan. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, kumpulan Yahudi tersebut tidak memenuhi janji dan menuntut harga darah yang tinggi. Dalam situasi hampir terjadi peperangan, musuh sepakat meletakkan Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka untuk menilai hukuman. Allah memberitahu Rasulullah SAW tentang niat mereka, menekankan pentingnya menghukum sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingatkan agar Rasulullah SAW tidak bersedih terhadap orang-orang yang cepat terjerumus dalam kekafiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nama saya Nur Atifah Izzati binti Mak Saleh, nombor matrik 068748. InsyaAllah saya akan bentangkan dirasat sebab, iaitu kajian sebab bagi ayat 41 hingga 50 surah Al-Maidah. Seperti yang terdapat dalam sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, kebanyakan mufassir telah menyebutkan dua sebab dan mengabaikan yang ketiga tanpa menyentuhnya. Sebab pertama berkaitan dengan hukum Nabi SAW dalam mengenakan hukum rejam terhadap penzina, dan majoriti mufassir sepakat dengan hal ini. At-Tabari telah mengatakan banyak perkara tentang perkara ini, dan ringkasannya, kesimpulannya adalah orang-orang Yahudi ini hanya bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut untuk mengetahui pendapatnya, dan jika hukum rejam bukan sebahagian daripada hukumnya, mereka akan menerimanya sebagai hukum yang berlaku kepada mereka, dan jika hukum rejam tersebut termasuk di dalamnya, mereka akan waspada dan tidak menerimanya. Al-Baghawi telah menukilkan hadis mengenai hukuman rejam dan mengikuti dengan kisah Bani Quraidah dan Al-Nadir. Yang pertama lebih tepat kerana ayatnya tentang rejam, dan Ibnu Al-Arabi berkata ada tiga perkataan tentang sebab diturunkannya, sehingga dia berkata yang ketiga diwahyukan tentang orang Yahudi, dan mereka datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepadanya bahawa seorang lelaki dan seorang wanita di antara mereka telah berzina. Rasulullah SAW berkata kepada mereka, apakah yang kamu dapati dalam Taurat tentang rejam? Dan mereka berkata, kami menghina mereka dan menyebab mereka. Jadi Ibnu Al-Arabi kemudian menyebut hadis yang panjang yang menyokong pandangan ini dan mengkritik pandangan-pandangan sebelumnya, hingga dia menyatakan bahawa yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh kumpulan itu, iaitu dari Abdullah bin Umar dan Jabir bin Abdullah.
Keduanya meriwayatkan dalam menjelaskan kisah bahawa orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW dan memberi mereka kedamaian kepadanya dan mereka menghukumnya, dan itulah yang kami sebutkan dalam masalah itu. Antara pandangan-pandangan ulama iaitu yang pertama, Al-Qurtubi berkata, dikatakan bahawa ayat ini diturunkan tentang perzinaan orang-orang Yahudi dan kisah hukuman rejam, dan ini adalah pendapat yang paling benar. Dan Ibnu Katsir juga berkata pada ayat ini, pandangan yang benar ialah ia diturunkan tentang dua orang Yahudi yang berzina. Dan juga Asy-Syangqiti berkata, ketahuilah terlebih dahulu bahawa ayat ini diturunkan tentang Yahudi dan wanita Yahudi yang berzina setelah berkahwin, dan orang-orang Yahudi telah mengubah hukum rajam ini di dalam Taurat, lalu mereka sengaja menyelewengkan kitab Allah. Jadi Ibnu Asyur berkata, sebab turunnya ayat ini dan ayat dirujuknya ialah kesimpulannya orang-orang Yahudi berselisih pendapat mengenai hukuman ke atas pezina apabila seorang lelaki di antara mereka berzina dengan seorang wanita dari penduduk Khaybar atau penduduk Fadak. Jadi hujah para ulama yang mendahului ajaran mereka adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan riwayat-riwayat para pendahulu dari kalangan sahabat dan pengikut yang menunjukkan hal ini. Adapun sebab yang kedua, sebahagian besar mufassir telah menyebutkannya kecuali Ibnu Al-Arabi dan Ibnu Katsir saja. Yang pertama, meragukannya dan hujahnya akan dijelaskan, sementara yang kedua merujuk kepada kekuatannya setelah konteks dari kedua sebab tersebut. Dan kedua-dua sebab mungkin terjadi pada waktu yang sama, sehingga ayat ini turun dalam konteks itu dan Allah lebih mengetahui. Hal ini kerana setelah Allah berfirman, dan kami tetapkan untuk mereka di dalamnya bahawa nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, dan seterusnya. Ini memperkuatkan bahawa sebab turunnya adalah masalah qisas, iaitu pembalasan, dan Allah SWT lebih mengetahui. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Anshikin binti Abu Aziz. Nombor metrik 068844. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya, iaitu hadis Imran bin Husain dalam kisah lelaki yang menggigit tangan saudaranya tidak boleh dianggap sebagai sebab penurunan ayat Al-Quran atas sebab-sebab yang berikut. Yang pertama iaitu penyebutan penurunan ayat yang tidak biasa dan tidak dihafal, dan perlu kajian tentang sanad hadis untuk menentukannya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesetengah di antara kamu meminta hak saudaranya, seperti seorang lelaki meminta gantinya dan tiada denda ke atasmu. Saya katakan, jika Nabi Muhammad SAW menafikan haknya dalam membayar denda, bagaimana boleh ada pembalasan? Kemudian dikatakan Allah menurunkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal juruha qisas, yang bermaksud dan luka-luka hendaklah dibalas, iaitu secara seimbang. Padahal hak pembalasan lebih besar daripada denda, dan Allah berfirman juga dalam ayat yang sama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasina bisini, yang bermaksud dan gigi dibalas dengan gigi. Selain itu, melarangnya dari denda dan memberi kebenaran untuk pembalasan berdasarkan petunjuk sebab ini. Ini adalah pertentangan, dan Allah benar dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang bermaksud, patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Al-Quran, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 82. Seterusnya, yang ketiga, para mufassir mengabaikan hadis ini dan tidak menyebutkannya di tempatnya, menunjukkan ketidaksahihan hadis ini menurut pandangan mereka. Selain itu, Ibnu Al-Arabi berkata, adapun orang yang mengatakan bahawa ayat ini diturunkan dalam konteks Bani Quraizah dan An-Nadir, dan apa yang mereka keluhkan mengenai perbezaan perlakuan di antara mereka adalah lemah, kerana Allah Ta'ala
menyatakan bahawa itu adalah penghakiman dari mereka kepada Nabi Muhammad, bukan keluruhan. Menurut pandangan saya, apa yang disebut oleh Ibnu Al-Arabi bukanlah perbalahan yang kuat, kerana dalam hadis disebutkan bahawa mereka setuju untuk menempatkan Rasulullah SAW sebagai hakim di antara mereka. Meskipun ini dianggap sebagai penghakiman, hadis tersebut dikondisikan oleh apa yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun pernyataan Ibnu Katsir, sesungguhnya pernyataannya dan kami tetapkan bagi mereka di dalamnya bahawa jiwa dengan jiwa memperkuatkan bahawa penyebab turunnya ayat tersebut adalah masalah qisas, iaitu pembalasan. Tidak diragukan lagi bahawa ini benar jika sanad hadis tersebut sahih. Seterusnya, pada saat itu kita hanya memiliki hadis dari Bara' bin Azib mengenai sebab penurunan ayat-ayat suci, dan beberapa hal telah terpenuhi dalam hadis tersebut. Yang pertama, sanadnya sahih kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kesesuaian dengan konteks Al-Quran. Yang ketiga, kesepakatan para mufassir iaitu penafsir Al-Quran untuk memilih dan menyatakan berdasarkan itu. Dan yang keempat, pernyataannya bahawa ayat-ayat suci tersebut turun kerana kisah tersebut, sesuatu yang tidak disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar dan Jabir bin Abdullah yang disebutkan oleh Ibnu Al-Arabi dalam konteks mengenai zina orang Yahudi dan hukum rajam bagi mereka. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.